Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولياء الله الصالحين وخصوصا إلى شيخ الإسلام وخصوصا إلى روح الشيخ الجقود الإنجليزي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى روح الإمام الحسن آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 3 atas kali. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan akan Allah Ta'ala jua. Jua ni maknanya sahaja. Dan akan Allah Ta'ala jua, yakni sahaja, tidak yang lain. Atau jua. Dia kaedah berkitab, dia tubik kalimah jua-jua ni pun dia ada kaedah. Bukan itak saja kata jua tu, dia ada kaedah tu. Jadi hak mana mengaji berkitab, bila temu kalimah jua-jua ni, dia reti dah lah. Kita hak baru mengaji ni nak tahu juga apa sebab duk tubik jua-jua tu. Dia gini. Dia tubik kata jua-jua ni, kaedah berkitab dia gini. Dia apabila sesuatu perkara hak sepatutnya duduk di belakang, tapi dia buh tak depan, maka memberi faedah hasar. Hasar ni terjemahnya tubik jua. Seumpama kita baca suratul Fatihah ayat yang ke-5. Ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemah, iyyaka, akan dikau jua. Tubik jua dah. Apa sebab? Sebab iyyaka sepatut duduk di belakang. Mana sepatutnya bunyi gini, na'budu iyyaka, salah tu. Tapi apabila perkataan hak sepatut duduk di belakang tapi kita tak depan, dia akan tubik terjemahnya jua. Dia gitu. Jadi iyyaka akan dikau jua, tidak yang lain. Na'budu, kami sembah. Sepatutnya iyyaka tu duduk belakang. Asal na'budu
iyakah sah. Tapi apabila suatu perkataan hak sepatut duduk di belakang, tapi kita mari tok di depan, dia memberi faedah hasar. Hasar ni makna jua. Hak mana mengaji tu boleh tak buat? Betul kata jua tu boleh. Tulis dia tu. Tulis itu. Tulis ke mana? Tulis itu. Tulis kata kaedah. Kaedah terbitnya perkataan jua. Kaedah terbitnya lapah jua ialah mendahulukan suatu perkara. Mendahulukan suatu perkara yang sepatutnya duduk pada belakang. Mendahulukan suatu perkara yang sepatut duduk di belakang, memberi faedah hasar. Hasar ni terjemah Melayunya jua. Itu kaedah. Dan akan Allah Ta'ala jua. Gapo jua? Yakni sahaja, tidak yang lain. Gitu. Kena faham gitu jua. Gapo jua? Sahaja, tidak yang lain. Tu mana jua? Boleh tak? Mendahulukan suatu perkara hak sepatut duduk di belakang, memberi faedah hasar. Hasar. Ha-sa-ra. Hasar. Hasar ni terjemah Melayunya jua. Gitu. Dan akan Allah Ta'ala jua. Gapo jua? Yakni sahaja, tidak yang lain. Faham gitu. Hamba di sini kena kepada Syekh Abdul Qadir. Hamba pohonkan dengan makna minta akan Allah Ta'ala jua, yakni sahaja, tidak yang lain. Hamba yakni Syekh Abdul Qadir pohonkan, yakni minta akan Allah Ta'ala je, tak ada hak lain. Hamba minta, Syekh Abdul Qadir minta. Syekh Abdul Qadir pohon minta apa? Bahawa memberi manfaat. Manfaat yakni memberi berguna. Itu manfaat. Bahawa memberi manfaat. Gapo manfaat? Yakni berguna. Bahawa memberi manfaat yakni memberi berguna ataupun memberi faedah. Itu manfaat. Bahawa memberi manfaat yakni memberi berguna, memberi faedah, ia Allah. Bahawa memberi manfaat, memberi faedah, memberi berguna ia Allah dengan ini kita. Dengan ini kita yakni dengan kita penawar bagi hati. Hak ni dipanggil permohonan yang pertama daripada Syekh Abdul Qadir Al-Indonesi. Apa permohonan yang pertama? Syekh Abdul Qadir minta akan Allah Ta'ala supaya memberi faedah, memberi berguna dengan ini kita, dengan kita penawar bagi hati. Ini permohonan yang pertama daripada Syekh Abdul Qadir. Baik.
bagi hamba sendiri, memberi manfaat, memberi faedah, memberi berguna tu bagi hamba, yakni bagi diri hamba sendiri. Minta supaya Allah beri manfaat kitab nawar bagi hati ni, dikata bagi diri hamba sendiri. Diri hamba sendiri ni yakni diri pengarang sendiri. Tu hamba sendiri. Bagi diri hamba sendiri, yakni diri pengarang sendiri. Dia minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri manfaat, beri faedah dengan kitab nawar bagi hati ni bagi diri pengarang sendiri. Diminta. Kalau kita buat kira, Syekh Abdul Qadir ni bapa ulama besar hak mengajar di Mekah, hak ribuan anak murid. Tapi kerana tawaduknya, walaupun dialah yang menyusunkan kitab ni, dalam masa yang sama diminta pada Allah supaya Allah berikan manfaat dengan kitab nawar bagi hati ni bagi diri dia sendiri. Walah dia ni ulama dah, bukannya dia babah. Kalau orang awam munasabah, tapi Syekh Abdul Qadir ni ulama dah. Takkanlah dia buat kitab tidak erti. Tapi diminta juga supaya Allah beri manfaat kitab nawar bagi hati ni, hak yang disusun ni, minta Allah Ta'ala beri manfaat bagi diri dia sendiri. Ni nak wayak apa ni? Nak wayak tawaduk. Tawaduk Syekh Abdul Qadir Al-Indonesi. Walah dia ni ulama dah, ulama besar dah kira-kiranya. Mengajar di Mekah ribuan murid dah, tapi tawaduk lagi. Kalau buat kira tak ada perlu minta dah lah. Kenapa? Takkan dia buat nyusun kita tidak erti. Yang tawaduk ulama. Kita ada ulama ni pun setaganya sombong apa sama mana. Orang duk mengajar ilmu fardu ain, ilmu nak betul ke diri, tak ada mari setarang, sombong. Nak kata manfaat lagu mana? Manfaat ni jika kita mengaji serta amal. Kalau tak mengaji, nak manfaat ku ni? Mula kita tak manfaat dah. Kita duk mengaji kitab fiqh, kita minta Allah Ta'ala beri manfaat kitab fiqh kita mengaji. Bila beri manfaat? Kalau kita amal. Kalau kita mengaji tak ada amal, tak ada manfaat orang panggil. Di manfaat terhasil jika kita amal. Kita mengaji fiqh, mengaji bab syarat sah rukun mayang. Minta supaya Allah beri manfaat dengan belajarkan ini kitab. Contoh kitab musalli. Bila kitab musalli beri manfaat? Kalau kita beramal. Kalau mengaji tapi tak beramal, tak hasil manfaat. Dia kok mana pun, ilmu apa pun hak kita mengaji, dia hasil manfaat jika kita beramal. Fiqh di amalan ni amalan zahir. Fiqh kita mengaji bab fiqh ibadat. Kita tahu dah cara-cara, kaifiat, peraturan-peraturan, kaedah-kaedah mengerjakan semayang. Kita duk mengaji dah. Lepas kita duk mengaji cara-cara, kaedah-kaedah, kemudian kita amal lalu, baru hasil manfaat. Orang zaman learning ngaji dah tapi tak hasil manfaat sebab tak ada beramal. Dia nak mengaji bab fiqh, terutama bab fiqh ibadat, setiap satu perbicaraan tu
kita kena reti molek. Sebab kalau kita tak reti nak amal gane. Sama dengan ilmu tasawuf. Kita nak amal ilmu tasawuf, kita nak beramal dengan isi ilmu tasawuf jika kita reti. Kalau kita tak reti, kita tak faham nak beramal gane. Pokok pakarnya ia kena ngaji. Bila kita ngaji, kemudian minta Allah Ta'ala beri reti, beri faham, kemudian kita beramal, baru hasil manfaat. Hendaknya hasil manfaat bila kita duduk beramal. Baik. Satu. Dan bagi dan memberi manfaat bagi sekalian pembacanya, pembaca ini kitab. Ini orang panggil permohonan Syekh Abdul Qadir yang kedua. Diminta dengan Allah Ta'ala supaya Allah beri manfaat dengan kitab Nawar bagi hati ni bagi sekalian pembaca. Pembaca ni ialah orang yang mengaji. Makna pembaca. Tulis sikit betul kata pembaca. Yang dikehendaki dengan pembaca di sini ialah orang yang belajar dan orang yang mengaji. Kerana kita maklum, kalau sesuatu ilmu yang kita tak ada penuh mengaji, jangan baca sendiri. Kerana Nabi duk sebut innamal ilmu bita'allumi. Hanya senya ilmu tu nak dapat dengan jalan susah payah belajar. Ingatlah, suatu ilmu yang kita tak ada penuh mengaji, jangan duk baca sendiri. Sebab apa? Sebab malam syaikhuhu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tak ada guru bagi dia, maka syaitan guru dia. Ni walaupun kita raya agak membaca tangga ilmu, tetapi ilmu agama bukan barang baca, dia barang kena ngaji. Kalaulah kita rajin membaca kitab-kitab agama, tapi tak ada guru, bimbang. Apa yang kita faham tu dak selari, dak sama dengan hak pengarang nak. Akhirnya kita akan faham ilmu agama ni mengikut akal fikiran kita sendiri. Ni bahaya. Terutamanya ilmu ba'akidah. Kalau ba'akidah tak ada pernah mengaji berguru, tiba-tiba beli kitab kedai akidah, kita baca sendiri, mengajar tanpa mengaji, hak ni lah orang panggil yang menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Ini belana macam gini ni. Dan orang kampung pula dia menilai seseorang itu orang mengajar berilmu, diwak kira dengan pandang hura, pandang syarah. Kalau dia hura kok siapa pekat orang depan dia ni dah tidur, siapa pekat orang depan dia ni suka gelekek, dia kira sedap ngajar tu. Ni baru jadi ngajar gini. Jawabnya kita mari belajar ni nak ukuran orang depan tu mengajar ilmu agama ataupun tidak, tengok fakta yang dikeluarkan. Dia mengajar tu betul tak? Selari tak dengan isi kitab tu? Kalau dia mengajar selari dengan isi kitab, dia hura tak lari, dia hura serupa macam pengarang nak, walaupun dia mengajar slow, orang ginilah yang kita kena ambil buat guru. Pada zaman ni, kalau mengajar slow, jawabnya mula hari dak hari. Kalau bab ceramah, penuh orang mari. Sebab apa ceramah orang mari? Bab ceramah, dia suara kuat. Bab ceramah, dia lebih kepada cerita. Dan kita masyarakat ni, gemar dengar cerita. Gemar cakap pasal orang. Kalau cakap pasal diri sendiri, kaipang diri sendiri, tu semula kita mari. Maka ni lah nak rayak, kita ni orang mengaji ke orang dengar?
Kita baru pekat orang dengar. Kita nak naik pekat orang mengaji. Nabi sebut dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi falam takunil khamisah fatahli. Jadilah kamu yang pertama aliman, seorang yang alim. Alim ni dengan makna kita nak jadi pekat orang alim, tak dapat tidak, kita kena mesti mengaji lama, kemudian mengaji pula kitab yang pelbagai, kemudiannya kita mahir sesuatu bidang-bidang ilmu, baru naik pekat alim, pekat orang yang ada ilmu, bahasa mudahnya tok guru. Au muta'alliman, atau jadilah orang yang mengaji. Orang mengaji ni mesti dia kena ada kitab, mesti dia kena ada pen, mesti dia kena catat, kena tulis. Ataupun mustami'an, orang yang tutup dengar ilmu. Pekat 3. Mana lebih? Pekat muta'alliman dengan pekat mustami'an. Lebih pekat muta'alliman, pekat orang ngaji. Kita nak pekat muta'alliman, pekat ngaji, bukan pekat dengar. Sebab apa? Sebab dengar ni boleh jadi ingat, boleh jadi tak ingat. Hak banyaknya tak ingat. Lepas tu dengar hari-hari, ingat tak? Kalau dengar barang ilmu fardu kifayah, hak tu semula lagi tadakwi manfaat ke diri. Kalau kita mengaji ilmu fardu ain, dengan kita tulis, dengan kita catat, kalau sekira tak ada ingat, boleh tengok mula. Tu lebih orang ngaji. Kalau tak boleh jadi orang yang mendengar, yang keempat, jadilah orang yang kasih akan ilmu. Kalau tak jadi belaka, jangan jadi golongan kelima, maka rosak agama. Ngaji pun tak, orang jadi orang alim pun tak, ngaji pun tak, dengar ilmu agama ke tak, kasih ke ilmu pun tak laka. Maka jangan jadi golongan kelima, maka rosak agama dia. Maka mutaakhirin ini kita kena ingat, ramai di kalangan ustaz-ustaz kita pada hari ini ni segelintirnya membaca kitab-kitab tanpa berguru. Maka akan melahirkan masyarakat yang ambil ilmu dalam keadaan tak sebenar. Hak bimbang lagi sekalinya, iaitu mengajar ilmu agama tanpa berguru, dia baca ikut akal fikiran dia. Hak bimbangnya takut melahirkan kefahaman yang salah, bahkan juga akan memberi kekeliruan pada masyarakat. Ini belana. Maka kita ni kena beringat, kena berhati-hati nak ambil suatu ilmu daripada ustaz-ustaz ngajar. Kena selidik dulu. Ustaz tu dia ngajar kitab tu dia mengaji dengan siapa? Dia pernah tak berguru dengan siapa-siapa? Kena selidik. Kalau tak pernah mengaji dengan siapa-siapa, masalah. Tak ada nadah pun dengan mana-mana tok guru ustaz, maka jangan mengaji walaupun orang mari belana. Walaupun dia ngajar spekar tu, pak itu tukar pecah. Kuat angkat sarah sekalipun. Orang ni gitu. Kalau dia sarah pecah spekar, tukar acak, ramai-ramai mari lah. Kalau tok guru ngajar, daknya 2 orang mari. 2 setidur sengatuk mata. Itu hakikat akhir zaman. Lepas tu dalam masa yang sama, kita cakap bab agama, cakap bab hukum agama, tapi tuang badan tak ngaji agama. Lah lebih. Kedai kopi lebat cakap bab agama, cakap bab hukum agama, tuang badan tak faham hukum agama. Lah lebih orang panggil. Tu panggil. Mana pembaca di sini ialah orang yang mengaji dan orang yang belajar dan memberi manfaat bagi sekalian pembaca, yakni sekalian orang yang mengaji dan belajarnya ini kitab. Ini permohonan yang kedua daripada Syekh Abdul Qadir. Dia minta dengan Allah Ta'ala, semoga Allah beri manfaat kitab Nawar ni bagi sekalian orang yang mengajikan kitab Nawar bagi hati. Mudah-mudahan
termasuk dengan kita orang ngaji. Mudah-mudahan. Dan bahawa dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa. Ada gitu. Ibarat ada gitu. Dan bahawa ni kalau orang ngaji kau atah pada kata memberi manfaat. Kalau orang ngaji kitab. Sebab tu kitab lama ni ibarat payah dia kena ngaji. Dia kena nadah. Orang hari ni ustaz ada minat ngajar kitab jari lama. Sebab apa? Kitab jari lama ni barang kena ngaji. Tu orang punya badan lah ngaji. Lepas tu dia ambil kitab segera siap dah. Kedai beli. Dengan mah. Nah, dah kita kena ingat kita ni kalau ada kuasa dalam surau masjid, kita nak panggil ustaz ngajar, kita kena tahu. Yang pertama, kita kena tahu keutamaan ilmu yang kita nak buat masuk. Jangan panggil ustaz bahar rambang. Asal speaker bunyi sudah, tak mahu senyap sangat. Jangan. Itu orang jahil. Nak hari ustaz ngajar sini, tengok. Kita tengok ilmu keutamaan nak buat masuk. Mestilah ilmu fardu ain buat masuk. Nak panggil ustaz mari ceramah ke gapo ke, tengok isi ceramah bab gapo. Kalau isi ceramah bukan bab fardu ain, tak ada manfaat. Sebab kita ni sendiri atau orang awam bab fardu ain rabuk. Rabuk fiqh, rabuk tauhid, rabuk tasawuf. Tamu baiki nak cap baru. Ni kata dah ni. Cap baru, kereta rosak. Enjin kereta rosak. Barang enjin rosak. Bodi kereta rosak. Dak baiki cap baru. Patut raja esok lagi sekayu. Ia giak. Dak lagi habis 2000 cap. Maka bodoh ke cerdik? Cerdik? Lagi. Kita rabak bab fiqh ibadat, rabak bab tauhid, rabak tasawuf, tak mau ngaji, tak mau baiki, nak cap baru. Dengar-dengar ceramah pasirah. Cerdik ke ada? Pi ada. Tak tahu, fikir diri. Maka kita orang ada kuasa ni atas surah sejid, kena tahu ilmu keutamaan nak beri kepada orang surah sejid. Ni dah asal diminta ustaz tu mari ngajar. Ustaz, ngajar kali surah kita. Lepas tu tanya, dah kitab ke apa nak ngajar? Ikut ustaz janji surah kita ni bunyi speaker sudah. Tu jahil. Kalau ikut ustaz ke nak ngajar kitab tinggi ya. Sepatut yang menentukan kitab bukan ustaz. Hak je minta. Tapi hari ni hak je minta pun tahu kitab ni nak ngajar. Ikut ustaz kitab gapo turut je. Jawabnya mula hari mujahir dah. Atau minta hak minta tu siapa? Kalau pengusi dia minta. Pengusi ayat kitab gapo kena ajar. Dan pengusi kena tahu keutamaan ilmu, hak kena buat asal ilmu pada ain. Oh ya aku ustaz itu ngajar kali masjid kita. Tu kitab gapo? Pusing dekat bawah. Masjid kita ni tak ada orang ngajar lagi bab tauhid, ngajar bab tauhid ustaz tu orang cerdik. Ni tak ikut ustaz kita ikan Lepas tu ngajar syekh sendiri tukang ngajar, anak murid tak faham. Tak masalah. Nampak pada gaji mari serung. Ikat serban pakai ke pusat. Tinggi sangat, panjang sangat. Tapi ngajar ke ilmu pada ain. Jawabnya hak orang ngaji tak faham pas bila-bila. Memang tukang ngajar di bandar lah yang ngaji kitab tu. Tapi kitab tu tarah fardu kifayah. Sekarang kita ilmu yang menjadi tuntutan atas sekalian orang yang berakal balik ialah ilmu pada ain. Kalau kita tak belajar ilmu pada ain, tak belajar, malaikat catat dosa besar tiap-tiap saat. Walaupun kita hari-hari duk surah sejid dengan orang ceramah, tapi dosa besar malaikat tak berhenti catat. Sebab tinggal kewajipan agama bab belajar ilmu pada ain. Tapi royak sama-sama pun kerah kerak awak kita. Sebab apa? Kita bimbang takut Allah Ta'ala dak awi kekuatan untuk kita belajar ilmu pada ain. Sedangkan ini kewajipan.
Faham tak faham, itu bukan kerjaan kita. Itu adalah kerjaan Allah Ta'ala. Tugas kita belajar. Belajar molek, catat molek, tulis nota molek, reti tak reti, tu bab lain. Hak ni dimula lagi tak ngaji bab pada ni kira ni. Takkanlah kita nak pikul dosa besar bertahun-tahun. Tiap-tiap saat tu dosa besar, cakap. Kita sendiri pun dosa belana dah. Lepas tu, tulis pula dosa suku kira tak belajar. Cakap nak awak. Fikir. Tapi lagu tu lah, orang dah minat ngaji pada ain. Sebab apa? Sebab ibadah ain ni cakap pasal diri. Cakap pasal keaiban diri, kelemahan diri. Manusia, bila orang cakap pasal diri, keaiban diri, semua manusia tak suka. Bila cakap pasal orang, berakhir. Sebab tu, kalau cakap pasal orang, ramai orang dengar. Tapi kalau cakap pasal keaiban diri, orang tak minat. Itulah hakikat mengaji ilmu pada ain, iaitu hakikatnya ngaji yang menceritakan tentang kelemahan diri. Bila kita ngaji bab fiqh, maka ustaz akan royak buat lagu ni sah, buat lagu ni batal. Ustaz royak kena tahpali. Sepatut ambil betul baru somai. Orang hari ni bila ustaz royak buat gini betul, buat gini salah, kena tahpali buat gini. Ya kak megong, bawa hari di kedai nak macam mana? Ini masalah. Maka pas bilalah kita ni buat amal ibadat dak betul sokmo. Ngaji bab akidah dak pandai sebab dak ada ngaji bab akidah. Tasawuf berat nanang kali. Lepas tu dengar ceramah kita pasti kau. Tanya bab asas-asas pada ain nak berjawab. Tapi punya gaya tu bisa dah. Dengar orang ceramah bisa dah. Tanya bahasah pada ain nerak. Dah balu dah. Dengar ceramah tak ada boleh dengar ceramah. Tapi dak ngaji ilmu pada ain, padang dak malaikat catat dah sebesar tiap saat padang dengar ceramah. Padang dah. Jawab diri dah padang dak padang pun tebing macam. Kalau kelas kita ada pagi ada, petang ada, gari ada, tak ada Pagi kita kerja kitab pada ain, petang kerja kitab pada ain, gari dengar ceramah, boleh tahan kira. Dah kita ngaji bila? Ngaji gari je. Paling lama 40 minit, 40 minit. Sejam lebih dia orang. Maka fikir. Gitu. Pakak fikir. Jadi dang bahawa ni kalau ngaji ibarat agak dia atah ni kita panggil agak umbi ayat dipanggil. Umbi ayat bagi memberi manfaat. Jadi susun semula agak jadi gini. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa gitu. Ibarat dia gitu. Kalau mana biasa mengaji berkitab agak dia faham lah sebab kata atah ni. Kalau baru mengaji agak kena tulis. Tulis kata dan bahawa tulis situ. Yakni. Dan bahawa yakni. Yakni pun kena reti agak. Yakni ni bahasa Arab. Melayu panggil maksud. Kalau orang pondok sebut yakni, pengen gerak lalu. Orang kampung sebut yakni, pengen tak ada kocek. Ustaz kata yakni, pengen nak gerak. Sebab apa? Dia tak faham yakni tu apa. Rupa-rupanya yakni ni bahasa Arab. Melayu panggil maksud. Tulis tu dan bahawa yakni. Dan akan Allah Ta'ala jua. Dan akan Allah Ta'ala jua. Hamba pohonkan bahawa. Betul bik bahawa. Gitu ibarat dia. Esok-esok orang Arab kita esok-esok. Hak mana mengaji kitab Nawawi mak tahu kata abang pernah ngaji kitab Nawawi, dah pernah khatam dengan berguru, minta ngajar kali. Esok. Waktu tu umur 60 dah masalah. Orang panggil Haji Al-Ba' panggil tu. Minta suruh ngajar kitab Nawawi, terima tak?
Dia pernah ngaji kitab naung, pernah khatam, saya berguru dan penuh dengan catatan dengan nota. Ngajar. Insya-Allah tu dua, boleh ke tak boleh? Boleh. Dah kena ngaji molek. Kena ngaji molek. Asas orang kita. Orang agak kawan lain. Kalau kita pekak awal ni pun ilmu agama ba pada ain dak pernah mengaji, esok-esok orang nak tupang atas kita boleh ke tak? Boleh tupang atas kita. Kalau masa ni dak ngaji molek ba agama, ilmu pada ain. Esok-esok orang tupang atas kita boleh ke tak? Lepas tu, nak kat siapa? Nak ke pemak jawai kapas tau? Nak ke orang babah tradisional? Jaga agama kita? Nak kat siapa? Nak ke jual buah? Nak kat siapa? Lah kita malah ngaji kat semuda. Jaga agama mana? Nak ke yemong lah. Ustaz-ustaz tu masa tu mungkin tu guru-guru ramah dah meninggal-meninggal. Pekak-pekak satu tu meninggal ramah dah. Pekak kita dia kata kegati, tapuk ni. Kalau pekak ni nampak gelak gambar dah, tapuk orang ni jaga. Nah. Tu pusing. Sebab tu Nabi raya akhir zaman kathirul khutaba wa qalilul ulama. Akhir zaman ramai penceramah, sikit orang ngajar. Tu tunggu habis apa? Kalau ceramah kau, ramai-ramai. Kalau orang ngajar berkitab agak bagi ilmu pada air, mula lagi dah hari. Lepas tu esok-esok nak jaga tapuk. Nak ambil alih tapuk tu guru. Boleh tak? Lepas tu nak agama mana? Hukum hakam pekoh pina aga. Bab mayabang pina aga. Nak kat siapa? Nak kat siapa? Tanya bab akidah. Ada masalah bab akidah, nak kat siapa? Nak kat siapa? Dah kita sendiri pun dak ngaji bab akidah. Kita sendiri pun dak faham bab akidah. Lepas tu nak orang nak kita. Saya fikir. Kita ada esok ada anak cucu. Cucu akan agak kita. Dah kalau kita dak ngaji bab akidah, dak ngaji bab tauhid, dak ngaji bab fiqh, dak ngaji bab tasawuf, nak kat siapa? Fikir. Jaga. Kalau kita sayang satu perkara, kita akan usaha ikut mana pun jaga molek. Macam orang sayang bini buat gini. Sayang bini turut enang. Jaga zahir batin. Kalau sayang agama buat gini. Ikhlas sebut sayang agama, tapi hakikat tak sayang agama. Sebab apa? Sebab diri sendiri tak pernah mengaji pun perkara hak boleh merosakkan agama. Tak pernah mengaji. Agama ni dia boleh rosak. Fiqh ibadat dia boleh rosak. Tauhid pegangan dia boleh rosak. Tasawuf pada ain boleh rosak. Bila dak ngaji. Bila barang rosak ni, kalau rosak tu teruk, nak baiki payah. Kalau kita jahil bab ibadat lama dah, lepas tu ngaji seminggu nak ui pandang lalu payah. Orang hari ni gitu, ngaji sesekara nak faham lalu. Tak faham, tak diteru. Kira ni. Lepas tu, ngaji sekolah, tak apa pun siapa. Ngaji matematik sekolah, tak ada hal setahun boleh ada. Tapi bab agama, tak boleh. Tak faham, tak diteru. Gitu. Agama, tak boleh buat kelas tambahan. Boring. Kelas tuition, tak apa buat tambahan. Tak faham admat, buat pula petang, boleh. Sedangkan admat nak guna bila? X kuasa 2 plus Y tolak G nak guna bila waktu tu? Nak guna bila? Ilmu agama guna hari-hari, apa nak jawab ni? Tapi kita bersokok tu, tak ada salah mengaji ilmu akademik. Tapi masalah ni nak guna bila? Nak guna bila? Tu nak guna X kuasa 2 tu nak guna bila? Resepi masak ke apa tu? Nak guna bila tu? Agama guna hari-hari. Tapi apa hal ni tak banyak ni? Tengok sekolah. Punya tak cukup sekolah. Tuition pula. Pak subjek 100 riyal. Apa? Anak we cemerlang. Hak akademik. Tapi ilmu akademik setakat dunianya. Ilmu agama dunia akhirat nak cemerlang apa tak ni? Sepatut kena balance lah. Tidak balance pun. Tak ada ustaz kelas tuition pula kita tak tahu. Tak ada dengar gitu. Ustaz dah ngajar boring ada.
Tu ramai. Ngajar setengah jam ngak ulu macam gapek kenyang. Ada mana? Sebab apa? Tak minat mula lagi. Tapi ada kejar tak boleh tau. Kerana ilmu agama ni pahit, nafsu. Nafsu bila pahit sesekara, nak wi rasa manis mudah. Dia kena kan ni? Macam budak nak makan ubat senang. Buat apa ni? Kerja serumah, ngelah-ngelah kepik palis buat mulut. Dan nafsu kita ni nak wi jingat ke ni? Kena kejar. Kejar. Ni masalah kita kejar ke tak? Betul? Pas bila nafsu benar mah? Ada apa lagi? Ada bakat fikir. Tu bakat fikir. Sebab tu ngaji tasawuf ni kena ingat bukan nak sedap cakap. Orang hari ni bila ngaji bab tasawuf dia cakap. Betul tak? Guna ayat-ayat hakikat. Betul tak? Kenapa kita ngaji gitu? Tasawuf ni bukan nak cakap. Tasawuf nak amal diri. Ngaji baru seminggu. Cakap bab hakikat. Berat nanah segini. Apa lagu tu? Ni orang panggil nyakit orang ngaji. Baru ngaji seminggu tauhid, cakap dah bab takluk, sulh coding, tajwid coding, maiding, habis cakap lah. Ni cakap orang ngaji. Kita ngaji bukan kosak nak tunjuk kita pandai. Kita mengaji nak lepas daripada berkekalan dosa. Lepas situ je. Kita mengaji bukan nak suruh orang panggil kita ni orang lain. Kita mengaji nak lepas berkekalan dosa. Tapi orang hari ni nyakit pelik. Ngaji tujuan nak suruh orang panggil tu guru. Tak pernah gitu. Ngaji sikitnya tapi gaya nak suruh orang panggil dia ustaz, baba, maulana. Punya gaya tu. Maka punah mula lagi. Kosak molek ngaji. Ngaji ilmu tauhid, tasawuf, fiqh, kosak nak lepas berkekalan dosa. Bukan nak cakap. Ni ramai temu orang baru ngaji, di teh habis orang. Teh bab tauhid, teh bab tasawuf, teh kalau orang tu nak jawab, dia kondeng. Demo B. Nampak pergi surah sokmo dengan orang ngajar. Hak ni pun tak pandai. Dia kondeng tu. Ni setan lelaki ni panggil. Ilmu bukan barang ngeteh. Ilmu barang beramal. Kalau ilmu barang ngeteh, ni setan. Ada macam gini. Ini sudi soalan kau orang ada. Dia baru ngaji, tanya orang sudi soalan kau orang. Kalau orang tu nak jawab, dia pakai ada macam gini. Ada nak kena macam gini. Nak kena tak macam gini. Ipak kau ni. Kalau aku malah mama, pok beli mama. Wasap no yana. Bapa kosak ngaji tu. Kita kosak mengaji bukan nak sudi soalan kau orang, bukan nak teh orang, bukan nak sedap cakap, nak beramal. Tu panggil. Sebab tu kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu dengan ketiadaan amal seperti pokok yang tidak berbuah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ataquluna ma la taf'alun. Apa sebab mu ni pandai cakap, mu dak buat setarang. Setambuh kita orang pandai cakap, ngajar pandai, buat dak setarang. Inilah orang yang pertama yang akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ni. Maka tugas orang ngajar ni berat benar. Ibarat ni cakap di beramal. Kalau orang tukang ngajar, barang cakap tak beramal, tukang ngajar tu akan soal Allah Ta'ala. Atas anak murid ni, di beramal, tak beramal, Tuhan punya badan. Cuba tugas orang ngajar lebih berat daripada tugas orang ngaji. Baik. Bahawa menjadikan ia Allah akan dia akan ini kita ni ikhlas. Yakni hal keadaan ikhlas. Gapo ikhlas? Ikhlas ni kalau dari segi bahasa, ikhlas dengan makna suci dan bersih dan tidak bercampur. Itu asal makna ikhlas dari segi logat bahasa. Kalau kita royak baju putih,
Dan masa yang sama ada cat warna biru. Maka orang panggil baju tu dak ikhlas. Dari segi bahasa. Sebab apa? Kerana bercampur dengan sesuatu. Kalaulah ikhlas dari segi istilah dengan makna kita buat sesuatu pekerjaan tu tak ada campur dengan yang lain, melainkan buat kerana Allah Ta'ala mati. Jadi kalau kita buat satu perkara, kita pergi campur buat kerana yang lain separuh, buat kerana Allah Ta'ala separuh, panggil ikhlas tak? Tak. Maka ikhlas ni ada martabat dia. Martabat tinggi sekali ikhlas ni, buat sesuatu amalan, buat semata-mata kerana Allah, tak ada mengharapkan hak lain. Tu ikhlas pekat tinggi. Jadi kalau kita buat amal satu perkara, buat kerana nak ganjaran, dalam masa yang sama buat kerana Allah, ini pekat ikhlas hak bawah sekali. Macam kita semayang nak apa? Batu kita niat dalam semayang lillahi ta'ala, bukan lillahi pahala. Tapi ikhlas ke tak? Ikhlas pekat orang awam. Tapi pekat orang tinggi tak ada nak dah pada pahala. Nak buat amal kerana Allah Ta'ala mati. Gitu. Ikhlas yakni hal keadaan ikhlas semata-mata menuntut. Menuntut ni sini dengan makna mencari. Semata-mata menuntut yakni semata-mata mencari keredaan. Kerana menuntut ni terkadang dengan makna minta, terkadang dengan makna mencari. Tengok pada ayat. Menuntut di sini dengan makna mencari. Semata-mata menuntut yakni mencari keredaan. Kerana ni dipanggil sebab. Sebab bagi hamba pohonkan bahawa memberi manfaat. Sebab apa Syekh Abdul Qadir minta kepada Allah semoga memberi manfaat kitab Nawar ni bagi diri dia sendiri dan bagi orang yang mengaji. Apa sebab dia minta gitu? Kerana itu sebab tu. Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu di situ yakni sesuatu yang mungkin dan yang harus. Tulis gitu. Tiap-tiap sesuatu yakni tiap-tiap sesuatu yang mungkin dan yang harus. Sebab di ayat ni lah ramai di kalangan orang mengaji ni, kalau sekira tanya pada orang awam, ramai sakok. Contoh, Allah Ta'ala sebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu tu amat kuasa. Pak orang nanya, Tuhan boleh buat tak anak idiri? Tuhan boleh buat? Diwi ke Pak Mak anak 12, hak ni 10. Pak Allah Ta'ala boleh ke tak nak buat anak idiri? Ni jawab. Boleh tak? Dia kata kuasa atas tiap sesuatu. Kata tu Allah ni atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Tuhan boleh buat tak anak diri? Tuhan boleh buat tak bini diri? Ya tak? Boleh. Kalau aku jadi dua besar kambak boleh buat dah. Salah jawab lagu tu. Ni bab akidah ni. Sebab tu kita kena ngaji bab akidah. Antaranya kena ngaji bab takluk. Takluk ni apa? Takluk ni istilah tauhid. Bahasa Melayu kita tugas. Kudrat ni, sifat kudrat ni dia ada tugas dia. Apa tugas kudrat? Tugas dia mengada dan meniada. Mengada apa? Mengada benaharu. Benaharu ni benda mana? Panjang cakap panggil pula. Cuma kalau orang tak ngaji bab akidah agak, ramai orang sakut sini. Ramai sakut sini. Nak cakap lebih-lebih pun, moga tak apa lagi bab akidah. Bahkan kita tak ngaji, tak ngajar akidah kali sini. Orang ngajar akidah orang lain. Atas dia lah pula. Dia jagalah hana awak. Kalau dia jenis jaga, dia ngajar akidah suruh awak tulis, dia jaga molek lah tu.
Kalau ngajar di syarah gegar, awak di kitab kosong, tak jaga. Dia pilih mulai kat tukang ngajar. Walaupun kita tauhid, tapi syarah dia 5, kita awak kosong, biasa ngaji. Baru dah, kita ngaji ni nak apa? Nak reti. Dah kalau dia 5 ni hurah, laju telajak, kita kosong kita. Lepas tu, mari hari gitu amu, balu hari. Lepas tu sebenarnya ustaz tengah ngajar, nak pergi pandai ke ni, pandai ke awak? Ya, Pak? Dia pilih kau. Ramai ustaz ngajar tauhid, tapi hak tukang depan ni ada kitab kosong. Sebab apa? Hak dia ngajar dia 5. Tak suruh pun nak murid nulis. Lepas tu, kata kita bersih. Padang. Ada. Ini bandar kok. Jawab kena ngaji bak takluk baru ti. Lekabur sara royak gini pun apa kok? Ibayah. Dia ngaji ke apa takluk. Jawabnya bukan kerja dia. Pisah cukur. Kita kata tupu pisah cukur ni. Sebab apa? Tak boleh tebang ke Allah. Boleh tak? Pisah cukur jilek. Dia tupu pisah nyukur ni apa pula? Sebab tak boleh tebang pokok balak. Boleh tak? Apa sebab tak boleh? Bukan kerja dia kena tebang pokok balak. Kerja pisah nyukur tu nyukur kan pokok balak. Gajah, kenapa kerja je? Gajah yang balau. Mak, lemah gajah dia pula. Boleh kebak koknya. Boleh tak gitu? Kan kerja dia dah kudrat kerja ke apa? Kudrat kerjaan buat benda haram. Dah anak bagi Allah ni barang apa? Barang wajib ke? Barang mustahil ke? Barang haram? Dengar di situ. Nah. Jawabkan kerjaan dia. Lepas tu orang lemah. Tak orang lemah kah kerjaan dia. Orang lemah ni kalau kerjaan dia nak buat. Pasal kata postman. Apa kerjaan dia? Lepas tu tiba-tiba dia datang surat. Lemah lagi. Lemah tu kerjaan dia. Tapi kalau postman dah pandai beki atas lemah. Apa kerjaan dia? Dia kudak apa kerjaan dia? Mengada barang haram. Barang ni barang boleh terima ada, barang boleh terima tak ada. Tapi anak bagi Allah ni barang apa? Barang wajib ke? Mustahil ke haram? Bahas itu pula. Panjang. Tu kena ngaji bab tauhid. Sebab apa? Nak jaga bab pegangan. Sikit lagi. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandaili Khuwaidimu Talabatil ilmi syarifi. Khuwaidimu maknanya khaddam yang kecil. Tu khuwaidim, khaddam yang kecil. Talabatil ilmi syarifi, bagi penuntut ilmu yang mulia. Bil haramil maki, di tanah haram Mekah. Di bahasa diri dia ni Khuwaidim, dipanggil sirah tasrib. Apa Khuwaidim? Qadam yang kecil, yang berkhidmat mengajar kepada penuntut-penuntut ilmu di tanah haram Mekah. Yang mana Syekh Abdul Qadir pernah ditawarkan jawatan mufti, tapi tolak. Sebab apa? Sebab dia ni Khuwaidin di bahasa. Khodam kecil. Aku ni orang khidmat mengajar penuntut ilmu di tanah haram Mekah. Tak ada layak kali jadi mufti. Orang tawaduk. Syekh Abdul Qadir orang tawaduk. Makkatul Mukarramah atau Makkatul Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijriah. Ni tarikh khitab ni siap disusun. Pada tanggal 7 bulan Rejab, 7 Rejab tahun 1378 Hijriah. Sekarang berapa?
Sekarang apa hijrah sekarang? Tolak berapa usia kita? Berapa usia kita tolak? 1378. Lepas tu sekarang berapa hijrah? Tu betul tolak. Berapa usia kita? Berapa usia kita ni? Berapa? 133 tahun usia kita ni. Kalau orang kau pokok berapa? Kalau orang usia setara ni. Maknanya kalau orang kau jalan nak tercolata. Tapi kita ni barakat. Kerana apa? Satu generasi ke satu generasi kesinambungan kita ni mengaji semua. Ni alamat kita ni barakat. Orang tahu kita tu barakat, kita tu sentiasa dipelajari oleh satu zaman ke satu zaman. Ni kitab barakat. Kalau kitab yang tak barakat, lepas siap di ngarang, lepas tu dak dan setahun dak beli kita. Tu dak barakat kita ni. Maka zahirlah keberkatan kitab Nama Bagi Hati ni kan usia dia 133 tahun dah. Wallahu a'lam. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa astaghfiruka wa na'si innal ladzina amanu wa tawalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.